Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa yassir alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah. Okay, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan untuk kelas kita yang mana kita dah diberi arahan supaya belajar di rumah, iaitu proses PDBR. So awak masih lagi bersekolah, cuma yang bezanya adalah awak perlu berada di rumah. So kita seperti norma sebelum ni lah. Kita belajar di rumah, Ustaz akan bagi penerangan dan awak kena buat kerja rumah. Okay? So hari ini kita akan sambung pelajaran kita. Okay, yang mana untuk Jawi tahun 3 kita dah selesai dalam 2 tajuk. Okay, yang pertama adalah berkaitan dengan apabila huruf K berada di hujung perkataan ataupun hujung suku kata, kita kena pastikan sama ada dia bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. So kalau bahasa Melayu, kalau dia adalah kata dasar bahasa Melayu, dia akan jadi huruf Qaf. Manakala kalau dia bahasa Inggeris, dia akan jadi huruf Kaf. So kita dah belajar itu yang pertama. Yang kedua, kita dah belajar berkaitan dengan hukum kaga. Macam mana kita nak jawikan perkataan apabila suku kata berakhir dengan ka dan ga. Apa yang kita nak buat ka dengan ga ni? So apa yang kita nak kena buat? Kena buat apa? Kena buang pandai. Semua ingat lagi. So kita bagi tepuk tangan sikit. Maknanya semua ingat. Okey, itu adalah 2 tajuk yang kita dah belajar. Okey. Dan seterusnya kita dah belajar hari itu untuk pelajaran yang ketiga, iaitu berkaitan dengan konsep vokal AA kan, pola vokal AA. Nanti kita akan tengok lagi. Okey, AA. So kita akan sambung macam mana kita nak jawikan perkataan apabila dalam satu perkataan tu ada pola vokal AA. Okey, so boleh rujuk buku teks masing-masing. Okey, semua boleh buka buku teks. Sekejap Ustaz buka buku teks Ustaz ya. Okey. Boleh rujuk muka surat. Okey. Okey, muka surat 22. Okey. So, boleh muka surat 22. Okey, yang mana hari tu Ustaz dah terangkan sikit-sikit dah. Okey, apa yang dinamakan dengan suku kata terbuka pola vokal A? Maknanya kalau ada 2 suku kata, okey, suku kata pertama ada A, suku kata kedua pun ada A. Okey, Ustaz bagi contoh. Okey, Ustaz bagi contoh kat sini kalau perkataan lada kan. Macam mana je lada? L-A la, D-A da. Okey lah, lada. Okey, lada ada berapa suku kata? Ada 2 suku kata. So, yang pertama la, yang kedua da. So, mana kita nak tunjuk dia ada pola vokal AA ni? Ni dia. Suku kata pertama ada A, suku kata kedua pun ada A. Okey, kita bagi contoh lain. Contoh lain, sawa pula. Sawa kan, bahasa bakunya sawa. Okey, sawa ada berapa suku kata? Sawa ada dua suku kata. Yang pertama sa, yang kedua wa. So mana suku kata terbuka pola vokal AA ni? So kita boleh tengok kat sini lah. Dekat sa ni ada A, dekat wa ni pun ada A.
So kat situ yang kita tengok yang kita namakan sebagai pola vokal A. Maknanya suku kata pertama ada A, suku kata kedua pun ada A. So kita panggil dia pola vokal A. Okay, jelas Jelas, bagus. Okay, baik. So, okay. So pada hari ini kita nak pergi yang pertama, iaitu suku kata terbuka pola vokal A. Perkataan yang diakhiri dengan bunyi da, ra, la, wa, nga. Maknanya, suku kata dia berakhir dengan bunyi ini. Da, ra, la, wa dan nga. Maknanya dia berakhir dengan suku kata ni. Da, ra, la, wa, nga. So apa yang perlu kita buat apabila pola vokal A tapi vokal yang terakhir tu, suku kata yang terakhir tu dia berakhir dengan da, ra, la, wa, nga. So apa yang kita nak buat? So macam mana nak buat? Okay, kita tengok sama-sama. Okay, kita tengok gambar yang pertama. Okay, ni gambar apa? Belanga. Okay, kita eja dalam rumi. Macam mana eja belanga? B-E-B. Okay. L-A-La. N-G-A. N-G-A. Pandai. Okay, kita eja belanga. Okay, so sekarang ni kita buat suku kata lah. Seperti biasa, step yang pertama kita buat suku kata. Belanga ada berapa suku kata? Bunyi lori lalu kat belakang. Okey, belanga. Belanga. Okey. So kalau belanga, macam ni kita nak eja. Okey, yang kedua, tengok ada tak yang perlu dibuang. Ada tak KVK? Ada tak E-purpose? Tak ada. So macam mana? So kita jauhikan je lah. Ada tak yang nak kena buang? Ada tak? Ya, betul ada. Kita tepuk tangan sikit. Okey. Yang mana? Yang mana kena buang? E dah kan? E ni kita kena buang sebab dia adalah E-purpose. So kita kena buang sebab dia E-purpose. Lepas tu nak buat apa? Nak buat apa? Kita jauhikan seperti biasa. B, ba, L, lam, A, alif, NG. Ingat, ni kena ambil dua-dua. Jangan ambil N dan lepas tu baru ambil G. Apabila NG, kita kena ambil dua-dua sebab dia satu huruf. NG apa? Nga, A, alif. So, jadilah perkataan belanga. Okay, maksudnya apabila berakhir dengan da, ra, la, wa, nga, alifnya ataupun huruf A yang dekat belakang tu tak payah dibuang. Sebelum ni kita belajar kaga kalau A kat belakang kena buang, betul? Tapi kalau da, ra, la, wa, nga, A yang dekat belakang ni kita tak payah buang. Jauhikan seperti biasa. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Sawa pula. Bola sawa kan? So kita nak eja perkataan sawa. Macam ni eja sawa. S-A, W-A, sawa. So sawa. So yang pertama sekali kita kena buat apa? Suku kata sawa. Yang kedua, tengok ada tak yang perlu dibuang? Ada tak? KVK ataupun A dekat tengah-tengah ada? Tak ada. Ada tak E-purpose? Tak ada. So kita jauhikan macam biasa. S sin, A alif, waw, W waw, A alif. So belakang ni kena buang tak? Wa ni. Wa ada kat sini kan? Kita tak payah buang. Tak perlu buang. Okay. Okay, seterusnya. Lada. Macam mana je lada? L-A lah. D-A dah. Alamak, warna tak nampak kan? So, satu kawan ni sekejap. Okay, kita tukar warna hitam lah. Lada tu dah warna merah kan? Ustaz tulis warna merah, nampak apa? Okay, L-A lah. D-A dah.
Okey, yang pertama buat suku kata. Ada berapa suku kata? Okey, ada 2 suku kata. Okey. La, da. Okey, tengok akhir dengan da. Da ada tak dekat sini? Ada. So maknanya A-nya tak payah tak payah buang. Jangan buang. Kekalkan sahaja. Okey, da dekat belakang tu jangan buang A-nya. Kekalkan sahaja. So jadilah L, lam, A alif, D, dal, A alif. Okey, jadilah macam tu. Okey, seterusnya kita nak eja kala. Okey, kala pula. K-A, ka. Kala jengking kan, kita nak eja perkataan kala ni. Kala. Okey, K-A-K, L-A, L-A lah. So macam mana? Kita buat suku kata dulu. Kala. Okey, tengok tak ada yang nak, ada tak yang nak dibuang? Ka kena buang ke? Tak ada. Sebab A dia kat tepi, bukan dekat tengah. La pun sama kena buang ke? Tengok la ada tak kat atas? Ada. So maknanya kita jangan buang. Ingat, jangan buang. Siapa buang, Ustaz tembak dia. Okay, jangan buang. Apa buang Ustaz tembak lagi. Okay, so jangan buang. Okay, so jadilah K, A, alif, L, lam, A alif. Okay, so jangan buang. Okay, so jadilah macam ni. Okay, jelas? Jelas. Okay, kita tengok muka surat yang seterusnya pula. Ya, kita padam dulu yang ini. Okay, kita pergi muka surat yang seterusnya. Okay. Ni yang penting. Okay. Okay, kita tengok yang nombor 2 ni. Yang ni dia bagi tahulah suku kata kan. Nada. Apa suku kata dia? Na dengan da. Dara. Apa suku kata dia? Da dengan ra. Jala. Apa suku kata dia? Ja dengan la. Bawa. Okay, ada berapa suku kata? 2. Bawa. Nga. Ada berapa suku kata? 2. Nga dan nga. Okay, so bila kita nampak macam ni, ini yang penting ni. Cara menulis perkataan yang diakhiri dengan suku kata terbuka, yang diakhiri dengan dara, la, wa, nga, pada vokal A atau vokal A yang terakhir tu hendaklah dikekalkan huruf A alif. Macam Ustaz cakap tadi, jangan buang. Jangan buang. Okay, dia kalau nak buang sesuatu huruf mesti kena ada sebab. So ini jangan suka-suka buang. Apabila berakhir dengan dara, la, wa, nga, kena kekalkan, bukan buang. Okay, jangan keliru dengan tajuk taga sebelum ni. Okay, so kalau dara, la, wa, nga, kekalkan huruf A alif. Maknanya A yang dekat belakang tu kita jangan buang. Okay, kita tengok satu dua contoh dekat sini. Okay, yang pertama cara. Nampak ada berapa suku kata cara? Cara ada berapa suku kata? Ada dua suku kata. Yang pertama ca, yang kedua ra. Nampak? Okey, yang kedua tengok ada tak yang perlu dibuang? Maksud yang perlu dibuang yang kita belajar sebelum ni, alif A di tengah-tengah, I pepet dengan kaga. Ada tak dekat sini? Ada. So maknanya kita perlu jauhikan seperti biasalah. Okey, cara. Si ca, A alif, ra, A alif. Okey. Okay, so macam tu cara dia. Okay, so lepas kita buat padanan huruf, kita kena pastikan mana yang boleh sambung dan mana yang tak boleh sambung. Ustaz, macam mana kita nak tahu boleh sambung ke tak boleh sambung? Ingat balik, Ustaz pernah ajar dulu. Okay, sifat-sifat huruf. Ada yang sombong, ada yang penting diri dan ada yang sombong, penting diri dan mesra. So kena ingat balik lah, mesra boleh sambung semua, penting diri sebelum tak boleh sambung, sebelum boleh sambung, selepas tak boleh sambung. Sombong apa dia? Sombong tak boleh sambung langsung. So kena ingat lah, dah darjah 3 saya rasa patutnya dah kena
Ingat mana huruf yang boleh sambung dan mana huruf yang tak boleh sambung. Okey, kita tengok contoh yang kedua lah ni. Nyala. Okey. Contoh yang kedua. Nyala. Okey, nyala ada berapa suku kata? Ada dua suku kata. Yang pertamanya, yang kedua la. Okey, nyala. Okey, ni alamat kita padam pula ni. Okey, yang pertamanya, yang kedua la. Okey, nyala. Lepas tu tengok ada tak yang perlu dia buang? Ada tak A di tengah-tengah? Tak ada. Ada tak E purpose? Tak ada. Ada tak hukum kagar dekat sini? Tak ada. So kita kalau tak ada tiga benda ni nak buat apa? Kita jauhikan seperti biasalah. Okey? Okey. NY ni jangan ambil kan Jadi NG dengan NY sama. Jangan ambil satu-satu. Kita ambil dua-dua. Kalau NG sebelum ni kita buat jadi nga. Kalau NY dia jadi nya. Kan? Nya, A alif, L lam, A alif. So maksud dia jangan buang. Okey, huruf A di hujung. Faham Okey. So Ustaz ulang sekali lagi, okey, nak bagi lebih kefahaman kepada semua. So hari ini kita belajar berkaitan dengan suku kata terbuka, pola vokal AA. Lebih fokus kepada suku kata yang terakhir tu ada da, ra, la, wa, nga. So apabila ada da, ra, la, wa, nga, A yang dekat hujung tu jangan buang. Nanti saya tengok siapa yang buang. Siapa buang ke tembak dia. Kan? Tembak dia. Okay. So kena faham. Yang lain semua basic tu kena hafal lah. Kena ingat lah. Macam mana nak jauhikan perkataan. Buat suku kata. Lepas tu tengok ada tak yang nak kena buang. Lepas tu kena tengok kita kena buat padanan huruf. Lepas tu kena sambung. Mana huruf yang boleh sambung, kita sambung. Okay, boleh Nanti Ustaz akan bagi latihan. So awak semua boleh buat latihan tu. Kalau tak faham, boleh tanya Ustaz. InsyaAllah Ustaz akan balaslah awak punya persoalan tu. Okay, itu saja daripada Ustaz untuk kelas kita hari ini. Okay, kita jumpa next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zile zile, zile zile, yo alert, gal, mile mile, mile mile,